Mari kita pergi ke Jonker Walk di mana ramai pelancong tu, Prof. Kenapa kata di mana? Oh, tak boleh ke? Di mana tu kata tanya. Oh, jadi yang betulnya, Prof? Katakan saja mari kita ke Jonker Walk, tempat ramai pelancong. Oh, macam Itu tu. saja. Tapi kan, Prof, Ya. Alia ada baca satu artikel yang mengatakan ramai itu digunakan untuk menunjukkan suasana ataupun situasi. Ya, betul. Ramai, kalau kita gunakan perkataan itu, kita gambarkan keadaan manusianya tidak berada dalam keadaan diam. Kita gambarkan keadaan yang bising, ke sana ke sini. Maknanya kecoh lah suasana Kecoh, di situ. kecoh di situ. Kalau jumlahnya itu yang kita tekankan, kita katakan banyak saja. Banyak. Kita gunakan perkataan banyak Banyak lah. untuk keadaan yang diam, bukan keadaan yang sibuk. Prof, banyaknya orang kat situ. Jom kita pergi, Prof. Ya, banyaknya. Kita tengok kat sini ayat majmuk gabungan juga boleh jadi dua ayat yang setara ya. Contohnya dia sudah mandi. Dia sudah berpakaian. Dia cuba cantumkan. Dan berpakaian. Dia sudah mandi dan berpakaian. Alia, kalau ayat dia macam ni kan, betul ke tak? Saya akan menerangkan tentang perkara itu pada mereka. Salah tu, Diana. Kalau ikut hukum kata kerja transitif, diperlukan ialah kata nama atau frasa nama sebagai pelengkap atau penyambut ataupun objek. Lebih mudah untuk difahami. Senang cerita, kata kerja ni mesti diikuti oleh objek. Betul. Jadi kalau kita perbetulkan ayat yang salah tadi, akan menjadi saya akan menerangkan perkara itu pada mereka. Jadi tak ada tentang. Asma tidak mahu memulangkan semula buku itu kepada adiknya. Lagi salah. Ayat tu sepatutnya menjadi Asma tidak mahu memulangkan buku itu semula kepada adiknya. Itu baru betul. Betul. Kata kerja transitif ni digunakan dalam binaan ayat kerja transitif. Dan kata kerja jenis macam ni sepatutnya diikuti oleh frasa nama ataupun kata nama iaitu dikenali sebagai objek. Faham. Jadi binaan ayat ni akan dianggap salah apabila kata kerja tidak diikuti secara langsung oleh objek. Banyak pelajar lelaki lulus dengan baik. Ayat tu salah tu, tergantung. Oh, ya ke? Jadi yang betulnya, Prof? Kita kena kata banyak pelajar lelaki yang lulus dengan baik. Kena tambah ya? Kena tambah yang. Oh. Itu sebenarnya ayat songsang. Ayat sunsang. Asasnya ialah pelajar lelaki yang lulus dengan baik banyak. Banyak tu predikat. Setelah disongsangkan menjadi banyak disebut dahulu. Dia tetap predikat. Predikat telah diletakkan awal. Subjeknya kemudian di akhir. Itu ayat songsang namanya. Tapi kan, Prof, boleh tak Prof bagi contoh ayat sunsang yang lain? Kita tengok sana. Cantiknya pintu gerbang itu. Oh, itu dah jadi songsang lah tu. Songsang. Asalnya? Pintu gerbang itu cantik. Itu ayat awalnya, pintu gerbang itu cantik, disongsangkan menjadi cantik Cantiknya pintu gerbang.
suspek berada dalam kereta jenis Proton Wira berwarna hijau. Polis mula mengejar kereta suspek yang datang dari arah Tol Air Keroh menghala ke pusat bandar kerana tidak mempunyai plat kenderaan. Kedua-dua anggota polis yang cedera ringan itu dihantar ke Hospital Melaka dan diberi rawatan. Kejadian kejar-mengejar antara polis dengan penjenayah itu berlangsung selama 1 jam. Itu menurut etika polis tak boleh berlaku. Polis tidak boleh dikejar oleh penjenayah. Tugas polis mengejar penjenayah. Kalau tembak-menembak tak apa, maknanya polis menembak penjenayah menembak polis, saling menembak. Jadi barangkali tidak itu maksudnya, tetapi timbul itu oleh sebab penggunaan bahasa itu tidak dilihat sebagai satu bentuk yang rapi. Kan kita cuba kesan kesalahan ayat yang cikgu bacakan ini dan kamu betulkan kesalahan tersebut, perbaiki kesalahan tersebut. Ayat pertama, Ali ditugas sebagai pengarang di akhbar Utusan Melayu semenjak 8 tahun yang lalu. Cikgu, sepatutnya Ali bertugas atau ditugaskan. Kalau ingin mendapat kelulusan yang baik dalam peperiksaan, kita hendaklah selalu membaca dan mengulang kaji pelajaran kita dari awal lagi. Nampak tak? Berapa kata hubung dia guna tu? Itu kita panggil ayat majmuk campuran. Laki tu marah kat saya. Laki tu marah kat saya. Dia marah kat awak kenapa pula? Tadi laki tu saya menegurkannya. Saya menegur. Macam pelik je ayat tu. Apa pula pelik? Betul lah. Lelaki itu saya menegur. Itu memang pelik. Seharusnya awak kata, lelaki itu saya tegur. Kita tak boleh kata lelaki itu saya menegur. Tak boleh Tak boleh sebab menegur itu kata kerja transitif. Kata kerja transitif memerlukan objek. Objek di Ya. Tetapi kalau kita kata lelaki itu saya tegur, boleh. Sebab itu ialah ayat pasif. Kita kata ayat pasif, aneksi persona. Maksud aneksi persona itu ialah ayat yang menggunakan kata ganti. Saya dan juga awak. Jadi lelaki itu saya tegur, lelaki itu awak tegur. Tapi kalau diri yang ketiga, lelaki itu ditegur olehnya. Prof, kalau saya cakap lelaki itu ditegur oleh saya? Itu tak boleh. Mengikut peraturan hukum aneksi persona itu, lelaki itu ditegur oleh saya tak boleh. Sebab saya ialah diri pertama. Ditegur oleh mesti diri ketiga. Ketiga saja. Ketiga saja. Boleh ketiga saja. Ketiga saja. Kucing itu mati, ianya dilanggar lori. Jangan kata ianya. Ianya tak boleh disebut langsung. Ceritakan betul ke salah? Betul lah tu. Apa yang salahnya? Salah lah. Walaupun pernah kita dengar orang menyebutkan televisyen sangat berguna kerana ianya memberikan hiburan, itu sebenarnya salah. Kita kena terus mengatakan televisyen sangat berguna kerana memberikan hiburan kepada orang ramai. Betul. Ni lagi satu. Jika tidak dirawat, mungkin ianya akan lumpuh. Itu lagi terang-terang salah. Kesalahan apa kat situ? Hukum tata bahasanya kata ganti diri juga kan? Betul. Jadi yang betulnya, jika tidak dirawat, mungkin ia akan lumpuh. Itu baru betul. Anda. Bahasa sendi tamadun bangsa. Tanpa sendi, kita tidak mungkin dapat bergerak. Di mana-mana anggota kita ada sendi. Maka bahasa ialah sendi tamadun bangsa kerana semua tamadun dapat berkembang hanya kerana ada bahasanya.